Jerebu darurat diisytihar di Sarawak. Dua lagi kawasan lepasi paras bahaya. Perisytiharan darurat di Sarawak bukan bertujuan mengurangkan masalah jerebu tetapi untuk mengurangkan kesan bencana alam itu kepada rakyat. Sebaliknya, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, langkah yang sewajarnya adalah untuk mengatasi punca jerebu iaitu kebakaran hutan di Indonesia. I think we need to do something about the cause of this. While we can stop people from going out or from working or going to school, that in itself doesn't solve the problem. Sehubungan itu, beliau berkata Malaysia akan meminta bantuan beberapa negara lain bagi mengatasi masalah jerebu yang mencengkam negara dan beberapa negara jiran sejak beberapa bulan lalu. We will be asking some other countries to help us also. We're going to make a request. I can't reveal which country yet, but I believe that the French have sent some personnel here to try and help us in Malaysia deal with the haze. What kind of help are the requesting? Providing probably water bombers, cloud seeding facility, these planes, and maybe hand pumps and foam, all these kinds of things which can help to put out the fire. Datuk Seri Dr. Mahathir sudah menghantar surat kepada Presiden Suharto mengenai masalah ini melalui Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Datuk Loh Hin Deng baru-baru ini. Menurutnya, Presiden Suharto juga bersetuju membenarkan Malaysia mengambil bahagian dalam usaha memadamkan kebakaran di Indonesia yang menjadi punca kepada masalah jerebu di negara ini. Indonesia has agreed that they will allow us to help with the putting out the fire, and that is why we have instructed that whatever facilities we have, aircrafts, water pumps, etc., that we can provide, and personnel to put out the fire as much as we can, we'll do. Pagi tadi, Perdana Menteri mengisytiharkan darurat jerebu bagi seluruh Sarawak berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melebihi 600. Bacaan itu jauh melepasi paras berbahaya iaitu 301 hingga 500 IPU. Datuk Seri Dr. Mahathir dan juga pengarah gerakan negara berkata darurat berkuat kuasa sehingga ditarik balik kerajaan. Perisytiharan Perdana Menteri itu dibacakan Menteri Penerangan Datuk Muhammad Rahmat yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bantuan bencana negara. Memandangkan keadaan jerebu di negeri Sarawak pada masa ini telah mencapai tahap Indeks Pencemar Udara atau IPU 500 ke atas dan adalah dianggarkan tahap ini akan berterusan beberapa lama lagi, maka dengan ini saya mengisytiharkan keadaan darurat jerebu bagi seluruh negeri Sarawak mulai dari sekarang hingga ke suatu masa pengisytiharan ini ditarik balik selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 18 hari bulan September tahun 1997. Bagaimanapun, perisytiharan darurat jerebu di Sarawak tidak bermakna perintah berkurung, menyekat kebebasan bergerak dan penyerahan kuasa kepada polis dan tentera. Ia juga tidak bermakna berlaku perubahan dalam corak dan sistem pemerintahan kerajaan negeri Sarawak. Adalah dijelaskan bahawa pengisytiharan darurat jerebu ini tidak melibatkan penguatkuasaan perintah berkurung dan juga tidak ada perubahan dalam corak dan sistem pemerintahan kerajaan negeri Sarawak sekarang ini. Walau bagaimanapun, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia hendaklah mengatur dan mengambil langkah-langkah yang perlu bagi menjamin keberterusan keamanan dan keselamatan di negeri Sarawak. Sementara itu, bahagian keselamatan negara Jabatan Perdana Menteri dalam satu kenyataan pagi tadi menghuraikan garis panduan dalam menghadapi darurat. Menurut kenyataan itu, apabila darurat diisytiharkan, Jawatan Kuasa Pengurusan dan Bantuan Bencana Negeri dikehendaki mengambil tindakan berikut.
menutup semua pejabat kerajaan maupun swasta dan juga sekolah. Ini termasuk kilang, ladang, pembinaan dan kuari. Kerja-kerja tanah dan pemindahannya juga diarahkan berhenti. Bagaimanapun larangan ini dikecualikan bagi kedai yang menjual makanan, minuman, ubat-ubatan, pasar, klinik dan perkhidmatan perlu. Pasukan polis dan tentera pula dikerah mengambil langkah bagi menjaga keamanan dan keselamatan. Mereka juga ditugaskan membantu menguatkuasakan pengharaman pembakaran secara terbuka. Bagi mengurangkan kesan jerebu, rancangan hujan tiruan akan ditambah dengan penggembelingan pesawat tentera udara di Raja Malaysia. Orang ramai dinasihati mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian. Pihak media pula dikehendaki menyiarkan indeks pencemaran seberapa kerap yang mungkin dan menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berada di rumah. Bagaimanapun arahan darurat jerebu ini tidak membabitkan perisytiharan perintah berkurung. Dalam perkembangan berkaitan Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Sarawak digerakkan bagi mengendalikan pelan tindakan darurat jerebu. Ketua Menteri Tan Sri Abdul Taib Mahmud memanggil mesyuarat jawatan kuasa itu sebaik sahaja menerima surat perintah darurat daripada Perdana Menteri pagi tadi. Bercakap pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat berkenaan, Tan Sri Taib berkata kaki tangan awam dan swasta diberi cuti tanpa rekod sepanjang tempoh darurat itu. Langkah itu bertujuan menghadkan pergerakan orang ramai dalam usaha mengurangkan masalah akibat jerebu. Saya ingin menasihat semua rakyat kita mencari jalan dengan mana kita boleh menjaga kesihatan kita, dan nombor dua, mengurangkan pergerakan kita supaya tidak akan menyebab kemalangan di jalan raya, di sungai dan di tempat-tempat kerana kita bergerak seperti pada masa biasa, masa tidak ada bahaya. Oleh sebab itulah maka pada hari ini semua pejabat kerajaan dan tempat-tempat pekerjaan swasta diminta untuk ditutupkan kecuali yang ada kaitan dengan pembakalan makanan, pembakalan ubat dan menjalankan perkhidmatan perlu, essential service. Beliau juga memberi amaran kepada mana-mana pihak yang melakukan pembakaran terbuka sehingga boleh memburukkan lagi keadaan. Kita tidak mahu mana-mana pihak akan menjejas lebih-lebih lagi keadaan pencemaran udara kita, dan oleh sebab itu ketua-ketua masyarakat dan orang ramai diminta untuk melaporkan di mana-mana saja ada nampak kebakaran supaya tindakan akan diambil oleh bomba dan diambil oleh pihak tentera dan pihak polis. Bacaan IPU di Kuching tengah hari semalam cuma 197 atau paras tidak sihat. Bagaimanapun bacaan itu meningkat kepada 314 atau paras berbahaya pada pukul 5 petang semalam. Jarak penglihatan pada masa itu kurang 200 meter. Bacaan IPU itu kemudian meningkat lagi sehingga melebihi 400 atau paras berbahaya pada pukul 9 malam. Serentak itu lewat malam semalam, Datuk Muhammad mengumumkan semua sekolah di Sarawak diarah tutup bermula hari ini. Kualiti udara di Kuching bagaimanapun semakin buruk hari ini apabila bacaan IPU meningkat sehingga mencecah 635 pukul 10.30 pagi tadi. Dan pukul 5 petang tadi, bacaan IPU itu meningkat lagi kepada 655 IPU, bacaan yang tertinggi dalam sejarah jerebu negara. Pengisytiharan darurat jerebu di Sarawak adalah pertama kali sejak jerebu melanda negara ini bulan lalu. Mengenai usaha mengurangkan tahap jerebu, Perdana Menteri berkata ia akan dipertingkat dengan pembabitan tentera udara di Raja Malaysia TUDM, dan usaha meliputi pembenihan awan itu akan dilakukan dalam keadaan apa sekalipun. Well, I have asked them to see whether they can do more cloud seeding, and if they can't do cloud seeding, just spray water. Just fly over the densely populated area and spray water, probably at a certain height, because now you cannot see the cloud. So you don't know where to find the cloud in order to seed the cloud. So you fly anyway, and you spray water. If it happens to hit the cloud, fine.
Menurutnya, TUDM sudah diarah membantu usaha berkenaan dan kini sedang melengkapkan pesawatnya dengan peralatan yang diperlukan. Sementara itu, semua penerbangan ke Kuching dan Miri yang dijadualkan antara pukul 12 tengah hari hingga 6 petang tadi dibatalkan. Perikutan lapangan terbang terbabit ditutup kerana darurat jerebu di Sarawak. Menurut kenyataan penerbangan Malaysia MAS, penerbangan yang dibatalkan membabitkan penerbangan terus dan transit. Penerbangan yang dibatalkan ialah MH642 dan MH2520 yang dijadualkan berlepas dari Kuala Lumpur pukul 11.15 pagi dan 3.45 petang tadi. Manakala 5 penerbangan dari Kuala Lumpur ke beberapa destinasi termasuk Labuan yang sepatutnya singgah di Kuching dan Miri tidak berbuat demikian. Ia membabitkan semua penerbangan yang dijadualkan antara pukul 8.45 pagi hingga 5.10 petang tadi. MAS bagaimanapun akan mengadakan 4 penerbangan khas untuk membawa penumpang yang terkandas sebaik sahaja lapangan terbang Kuching dibuka semula. Berikutan itu, semua penumpang diminta menghubungi MAS di talian 03-746-300 atau 082-246-622 dan 085-414-144 untuk maklumat lanjut. Sementara itu, kerajaan menyokong keputusan MAS membatalkan penerbangan ke Kuching berikutan keadaan jerebu yang melampaui paras bahaya. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik berkata, meskipun keputusan itu menyukarkan penumpang, ia perlu dibuat bagi menjamin keselamatan mereka. Dalam pada itu, Menteri Sumber Manusia Datuk Lim Ah Lik berkata beliau akan merujuk kepada Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Bencana Alam Negara mengenai kemungkinan menutup kilang dalam usaha menangani jerebu. Ini kerana ia bukan hanya memberi kesan kepada pekerja berkenaan tetapi turut membabitkan orang ramai. Kalau tak ada masalah, jangan keluar rumah lah. Don't use your car, go joyride ke apa tu kan. Stay at home lah. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Chua Joo Ming berkata semua hospital dan kakitangan kesihatan di Sarawak kini diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga. Bantuan pakar perubatan dan kemudahan kesihatan akan disalurkan ke negeri itu sekiranya diminta kerajaan negeri. Dalam sidang media di Ibu Pejabat MCA pagi tadi, Datuk Chua juga kesal dengan sikap orang ramai yang masih tidak mengindahkan nasihat kerajaan supaya memakai topeng udara. I'm sorry to say, as I travel along the roads in Kuala Lumpur, despite the haze being close to highly unhealthy, very few motorcyclists are wearing this mask. Workers working outside also, sweepers for example, they would wear a handkerchief. That is not adequate at all. Berikutan itu, beliau menggesa semua majikan membekalkan topeng berkenaan secara percuma kepada pekerja terbabit bagi mengelak kesihatan mereka terjejas akibat keadaan itu. Topeng ini penting kerana ia boleh menapis partikel terampai di dalam udara daripada memasuki kerongkong dan saluran pernafasan hingga mengakibatkan penyakit. Dalam pada itu, Datuk Chua berkata pesakit kronik yang berisiko tinggi seperti pesakit asma, paru-paru, kerongkong dan jantung yang ditempatkan di hospital di Ibu Negara tidak akan dipindahkan meskipun keadaan berjerebu meningkat. Ini kerana kemudahan di hospital berkenaan mencukupi bagi menangani masalah itu. More and more people are coming down. Sementara itu, laporan IPU terbaru yang dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar petang tadi terus menunjukkan kenaikan berbanding semalam. Selain Kuching, 2 lagi kawasan berada pada paras berbahaya iaitu Nilai dan Gombak yang masing-masing mencatat IPU 314 dan 304. Manakala Kuala Lumpur dan Melaka berada pada tahap sangat tidak menyihatkan. Kajang, Petaling Jaya, Klang, Shah Alam serta Johor Bahru dan Ipoh masing-masing berada pada tahap tidak sihat. Mengikut nilai IPU, paras sifar hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana dan 101 hingga 200 tidak sihat. Bagi IPU 201 hingga 300 adalah sangat tidak menyihatkan, manakala 301 dan ke atas paras berbahaya. 3 penjenayah mati ditembak. Kain bercorak gambar anjing dengan tulisan ayat Quran ditemui.
Cabaran negara bagi menghadapi alaf baru adalah untuk mengekalkan kestabilan politik serta rentak pembangunan. Berucap di Majlis Pertemuan Alumni Universiti Melaya, Perdana Menteri Bagan Pem berkata, tugas mengekalkan kunci kejayaan negara bukanlah mudah. Berucap di hadapan lebih 300 ahli akademik, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata, kini sudah ada petunjuk yang boleh menggagalkan hasrat murni itu. We already see complacency and the desire to sit back and enjoy life. Lepak, bohsia, drug usage, etc. will undermine the resilience and the determination of the young Malaysians. Work ethics will deteriorate. As in the developed countries, the demand will be for more pay and less work. Incredibly, the same trend towards decadence is as seen in Europe will also be seen in Malaysia. Selain faktor dalaman, katanya wujud juga tekanan luar iaitu penghijrahan rakyat asing ke negara ini kerana yang tempatan menolak beberapa bentuk pekerjaan akibat semakin mewah. At first they would come only to work, but soon they will settle down and demand rights including citizenship. Malaysians would want to deny them these rights, but the rest of the world will apply pressure. Eventually there will be accommodation. Datuk Seri Dr. Mahathir berkata, baru-baru ini kita telah lihat bagaimana spekulator penyangak memusnahkan ekonomi negara dalam proses mengkayakan diri mereka. Pada masa yang sama, Malaysia turut menerima tekanan politik oleh negara barat yang mahu konsep demokrasi individu turut dilaksanakan di negara ini. Jelas beliau, usaha untuk melemahkan politik dan ekonomi akan terus dihadapi oleh negara ini. Malah rakyat Malaysia sendiri akan turut digunakan bagi tujuan itu. Dalam ucapannya, Datuk Seri Dr. Mahathir turut membidas sikap kuasa besar yang menolak cubaan untuk mengharamkan periuk api. Tanpa menyebut negara terbabit, beliau berkata mereka masih lagi mahu mencipta, memperbaiki, menguji dan menjual senjata termasuk periuk api yang lebih baik untuk membunuh manusia. Menurutnya, pengeluaran senjata yang rancak dilakukan semasa Perang Dingin kini diteruskan apabila timbul peperangan antara negara proksi kuasa besar. During the proxy wars, diabolical weapons were developed and distributed freely among the combatants. The great weapon trading nations wanted to test their weapons in real-life situations. Most of these weapons were paid for by the proxy countries. Proxy wars were thus profitable to the arms traders. Among these weapons were the landmines. Millions of them were scattered throughout the world, killing and maiming innocent people long after the wars are over. Rabu lalu, kira-kira 100 negara yang bermesyuarat di Norway meluluskan draft akhir perjanjian untuk membebaskan dunia daripada periuk api yang telah membunuh dan mencederakan lebih 26,000 manusia setahun. Bagaimanapun, Amerika Syarikat masih terkeluar dari perjanjian itu selepas Presidennya Bill Clinton berkata keutamaan pertamanya ialah melindungi askar-askar negara itu yang menurutnya gagal dimasukkan dalam draft berkenaan. Kuala Lumpur hari ini menganjurkan usul supaya satu mekanisme dibentuk bagi melindungi sistem pasaran terbuka dari serangan penyangak spekulasi. Sambil merujuk kepada kemelut krisis martawan di rantau ASEAN, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tanpa mekanisme itu, penipuan dan percubaan untuk memonopoli kekayaan negara-negara tertentu akan berlaku dan berleluasa. Usul itu terkandung dalam ucapan Datuk Seri Anwar mengenai pembangunan dan kerjasama dalam sektor kewangan dari perspektif Asia pada Mesyuarat Menteri Kewangan Asia Eropah ASEM di Bangkok, Thailand. Mesyuarat dirasmikan Perdana Menteri Thailand Jeneral Chavalit Yongchayuth. Mesyuarat pertama kali ini membabitkan penyertaan 10 Menteri Kewangan Asia, 15 Eropah serta perwakilan dari Suruhanjaya Eropah. Dalam sidang media selepas itu, Timbalan Perdana Menteri memperjelaskan lebih terperinci berhubung usulnya itu. Sistem pasaran terbuka tidak akan bermakna kalau orang-orang asing yang kaya dan negara kaya membawa dana yang besar dan mempermain-mainkan kebebasan dalam sistem keuangan dan pasaran, mendapat keuntungan, kemudian melemparkan saham bila mana mereka mendapat keuntungan besar atau melakukan spekulasi dalam urusan keuangan seperti mana berlaku dalam BAT
di Thailand baru-baru ini yang menyebabkan tempiasnya ke negara-negara lain termasuk Malaysia. Katanya dana kewangan antarabangsa IMF adalah institusi terbaik untuk memainkan peranan itu. And that adequate protection can be handled by multilateral institutions such as the IMF or BIS. Dan bagi memastikan IMF mengambil langkah positif, Datuk Seri Anwar berkata usul itu akan dibawa ke persidangan Bank Dunia dan IMF di Hong Kong minggu depan. Masalahnya di sini ialah pada sidang media yang sama, Datuk Seri Anwar ditanya mengenai cadangan penubuhan dana Asia yang dilihat sebagai satu institusi penyelamat apabila sesebuah negara di rantau ini menghadapi serangan matawang oleh spekulator antarabangsa. The Asian fund has been proposed now jointly by ASEAN, Japan and other countries are being further deliberated at length, and I think certainly at this juncture it would be premature for me to suggest anything, although we are generally supportive of the idea, but I think this need to be discussed further. And the ASEAN ministers with relevant counterparts continuing discussions from Bangkok to Hong Kong. Hopefully we can resolve that in Hong Kong. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand dalam ucapan perasmiannya berkata pembuat dasar kewangan Asia dan Eropah mesti merangka satu kerjasama dalam menentukan polisi kewangan dan makroekonomi. Menurut Jeneral Shah Walid Yongchayut, langkah itu perlu berikutan pasaran keuangan antarabangsa masa kini semakin kompleks. Beliau turut menekankan pentingnya usaha segera dilakukan bagi menangani matawang di rantau ini selaras dengan kesediaan dana keuangan antarabangsa IMF menghulur bantuan. We need to join hands and together develop common strategy to deal with threat to our financial stability arising from systematic and contagious risk. Laporan Bursa Saham Kuala Lumpur, harga saham ditutup tinggi berikutan sokongan belian di kalangan pelabur. Indeks komposit naik 1.16 mata kepada 787.84. Indeks perusahaan pula menukuk 6.75 mata kepada 1,631.39. Sejumlah 257.267 juta saham bernilai 1.252 bilion ringgit diurus niagakan. Pada penutup, 404 kaunter untung berbanding 246 rugi. 105 kaunter diniagakan tidak berubah. Niaga harapan 3 bulan Kelibor di Bursa Kewangan Malaysia MME ditutup rendah berikutan kenaikan kadar antarabang dan penyusutan nilai ringgit. Dan di pasaran tukaran mata wang, ringgit ditutup rendah berbanding dolar Amerika, disenaraikan nilai ringgit berbanding beberapa mata wang utama dunia. %70 tender kerajaan dijalankan melalui sistem tender terbuka. Sehubungan itu, Menteri Kerja Raya, Datuk Seri S. Sami Velu berkata hanya sebilangan kecil tender yang dibuat secara sistem tender terpilih. Less than 30% of the job goes on negotiated tender. But still, for various reasons, sometimes government has to carry on with negotiated tenders because that cuts down time. It may be project may be very urgent and all that. Menurutnya hanya projek yang memerlukan kepakaran tinggi dan benar-benar diperlukan dibuat melalui tender terpilih. We can follow the negotiated system, but the rest of it must be open tender.
Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir menjelaskan setiap pihak akan mempunyai peluang untuk mendapatkan tender kerajaan. Katanya sistem tender terpilih hanya digunakan untuk mempercepatkan proses pelaksanaan projek penting. Sebelum itu, Datuk Seri S. Samivelu melawat tapak Hospital Baru Selayang yang sedang dalam pembinaan. Projek RM530 juta ini dijangka siap 25 Ogos tahun depan. Ia akan mempunyai 946 katil pesakit serta lengkap dengan kemudahan perumahan dan rekreasi untuk kaki tangan. Jerebu di seluruh negara makin buruk. Ikuti laporan terkini negeri paling teruk dilanda jerebu. Dan kupasan isu ini bersama tetamu studio Datuk Loh Hing Ding. Pastikan agenda esok 20 September. Hujan atau panas, keunggulan Far Weather Coat memang terjamin. Polis Kelantan menahan 19 orang bagi membantu siasatan berhubung kecurian balak di tanah tinggi lodging jajahan Gua Musang. Polis turut mengarahkan operasi pembalakan di kawasan konsensi milik Yayasan Kelantan Darul Naim yakin di kaki pergunungan Warfu dihentikan. Selain itu, 1,200 tan balak bernilai RM600,000 dan pelbagai jentera turut disita. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kelantan, Penolong Pesuruhjaya Kanan, Mansur Ismail, mereka yang ditahan termasuk pekerja balak dan majikan rakyat tempatan. Semua mereka yang berusia antara 20 dan 50 tahun kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Gua Musang. Difahamkan antara yang ditahan ialah seorang bekas pegawai tadbir jajahan. Selain balak, turut disita 7 jentera penolak, 2 penggali dan sebuah jentera pengangkat. Siasatan terperinci polis dan Jabatan Perhutanan sedang dijalankan membabitkan pengesahan kawasan balak ditebang. Siasatan dijangka selesai dalam tempoh 2 minggu. Jadi dari segi siasatan pihak polis, memang kita telah menerima laporan bersabit denganlah disyaki ada kegiatan curi balak di kawasan lodging ini. Modus operandi mereka ialah dengan mencuri balak dari kawasan di luar konsensi yang ditetapkan. Balak ditebang dengan segera dan ada kalanya beroperasi pada waktu malam bagi mengelak dikesan. Balak itu kemudiannya diangkut dengan berpuluh lori ke kawasan konsensi mereka dan laluan yang mereka gunakan kemudian ditanam semula dengan tumbuhan bagi menutupi kesan kegiatan. Balak yang dicuri akan ditanda dengan penukul khas menunjukkan ia dari kawasan konsensi mereka. Menurutnya, kegiatan ini sukar dibantras kerana tidak dapat dibuktikan dan ia berlaku di kawasan pedalaman. Semalam, Menteri Besar Kelantan Datuk Ni Aziz Nikmat meninjau kegiatan pembalakan di kawasan Tanah Tinggi Lodging. Menurutnya, cuaca buruk menyukarkan pengawasan pihak berkuasa perhutanan dan negeri. 3 penjenayah mati selepas berbalas tembakan dengan polis berhampiran Sekolah Menengah Agama Sungai Berembang, Simpang 4 Perlis pukul 11 pagi tadi. Turut dirampas 2 pistol jenis revolver dan semi-auto, 13 kelongsong peluru serta 2 pisau. Menurut Ketua Polis Perlis, Penolong Kanan Pesuruhjaya 1 Lu Chu Huat, bertindak atas maklumat orang ramai, pasukan polis mengekori sebuah kereta jenis Tiara berwarna biru gelap. Kereta yang dinaiki 3 lelaki itu dalam perjalanan menuju ke Alostar dari Perlis. Selepas menyedari mereka diekori, penjenayah terbabit dalam cubaan melarikan diri telah melepaskan tembakan ke arah polis. Polis yang membalas tembakan berkenaan berjaya membunuh ketiga-tiga penjenayah berkenaan. Mereka dikenali sebagai Lim Kin An, 40 tahun, Po Kok Tai, 41 dan Lim Ah Hok juga 41 tahun. Ketiga-tiga mayat dibawa ke Hospital Kangar untuk bedah siasat. Mereka ni, tiga-tiga ni dipercayai terlibat dengan 21 kes samun di kontijen Perlis dan Kedah.
Di Johor, polis daerah Batu Pahat berjaya menahan 4 remaja kerana dipercayai terbabit dengan kegiatan mencuri motosikal di sekitar bandar itu semalam. Ketua Daerah Polis Batu Pahat Penolong Pesuruhjaya Muhammad Said Fazil berkata, 2 remaja ditahan di Seri Gading serta masing-masing seorang di Senggarang dan di Batu Pahat. Menurutnya, siasatan polis menunjukkan remaja berkenaan yang berusia antara 17 dan 24 tahun tidak terbabit dengan kumpulan mencuri motosikal tertentu. Sebaliknya, mereka mencuri motosikal untuk diubah suai bagi menyertai lumba haram serta sebagai alat ganti. Dalam serbuan ini, polis turut menemui semula beberapa rangka dan enjin pelbagai jenis motosikal. Muhammad Said berkata remaja terbabit akan didakwa mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara antara 1 dan 3 tahun. Jabatan Agama Islam Pulau Pinang JAIB menasihati masyarakat Islam di negeri itu supaya berhati-hati apabila membeli sejenis kain yang mengandungi unsur menghina atau mempersendakan agama Islam. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan JAIB, Ustaz Taufik Musadad Ahmad berkata jenis kain terbabit mengandungi corak serta lukisan gambar anjing yang dikelilingi dengan tulisan ayat Al-Quran. Katanya perkara itu disedari seorang wanita ketika menghantar kain berkenaan yang dibelinya di sebuah kedai untuk dijahit. Confirm memang ini ayat Quran. Sebab saya cek tadi ada fa'in ni Allah ada Muhammad ada kan. Itu kan ayat tu ayat Quran. Disambung tu. Bukan tulis Arab. Cuma kita nak ambil surah apa tu susah sikit lah. Tapi memang sahih ayat Quran bukan tulisan Jawi semata. Ya betul. Memang bukan tulisan Jawi. Dan benda ni kita boleh proof kata Quran. Kita kena cari orang yang pakar dia kuat dia ni. Menurutnya adalah menjadi kesalahan mengikut enakmen kesalahan jenayah syariah Islam Negeri Pulau Pinang bagi pembekal atau pengedar kain yang mengandungi ayat suci Al-Quran. Sabit kesalahan boleh didenda RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sehubungan itu, beliau mahu sesiapa yang terbeli atau memiliki kain berkenaan supaya menyerahkannya kepada JAIB. Berpuluh cedera dalam serangan bom di Mostar. Palestin selar sandiwara rejim Israel. Gandingan artis-artis popular dalam filem terbaru Grand Brilliance. Apa kena-mengena dia dengan kau? Budak tu, aku punya. Gemerlapan. Halo saudara, inilah peluang anda untuk memenangi hadiah wang tunai setiap hari. Dengan peraduan Cam-Cam TV3, hanya dial 600 85 1010. Jawab soalan-soalan mudah dan anda berpeluang memenangi RM250, RM150 dan RM100 setiap hari. Jangan ketinggalan saudara, sila dial 600 85 1010 dan menang dalam peraduan Cam-Cam TV3. Berpuluh-puluh orang cedera dalam kejadian letupan bom di Mostar, Bosnia-Herzegovina. Kejadian berlaku pukul 6.40 pagi waktu Malaysia di luar stesen polis di barat Mostar yang dikuasai puak Croatia. Bagaimanapun, ada percanggahan berhubung angka sebenar mangsa yang cedera. Radio Croatia melaporkan 30 orang cedera, manakala polis sebelum itu berkata jumlahnya lebih 50 orang. Beberapa blok apartmen rosak teruk dan berpuluh-puluh kenderaan musnah dalam kejadian itu. Mostar di selatan Bosnia adalah kawasan pertempuran puak Islam dan Croatia antara 1993 dan 1994. Di Kahirah, Mesir, 10 orang mati apabila bas yang mereka naiki dilontar bom petrol oleh sekumpulan pergerakan bersenjata. Antara yang terbunuh 9 pelancong. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengarahkan tentera udaranya menghentikan perkhidmatan semua jet pejuang F-16 di negara itu. Arahan bagaimanapun hanya membabitkan pesawat yang dipasang pihak tempatan. Ini berikutan nahas terbaru membabitkan pesawat berkenaan di selatan Seoul semalam. Nahas ini yang kedua dalam tempoh kurang 2 bulan. Nahas pertama membabitkan pesawat jenis yang sama berlaku 6 Ogos lalu. Jurucakap Kementerian Pertahanan Seoul berkata sebuah jawatan kuasa khas akan dibentuk bagi menjalankan siasatan terperinci ke atas Samsung Aerospace yang diberi kepercayaan memasang pesawat itu.
Presiden Palestin Yasir Arafat menyifatkan tindakan rejim Israel memindahkan 11 pendatang Yahudi dari penempatan Arab Ras Al Amud sebagai tipu helah Yahudi mengekalkan kehadiran mereka di kawasan terbabit. Ini kerana mereka kemudian digantikan dengan pelajar Yahudi. Persetujuan itu dicapai rejim Israel dengan jutawan Yahudi warga Amerika Syarikat Erwin Moskowitz selepas 4 hari krisis berlanjutan. Menurut perjanjian berkenaan, pelajar Yahudi terbabit akan berfungsi sebagai pengawal keselamatan kawasan itu. Benjamin Netanyahu berharap pertukaran itu akan menghilangkan kemarahan penduduk Palestin dan puak pelampau partinya yang menentang permindahan itu. Jerebu latihan atlet sukan C negara mungkin dipindah ke utara Semenanjung. Album berkonsepkan lagu dan sketsa oleh Dean Bramboy. Keadaan jerebu yang bertambah buruk di ibu negara makin merisaukan atlet negara menjelang Sukan C Jakarta bulan depan. Beberapa langkah sudah diambil termasuk menyediakan penutup hidung untuk atlet dan timbul juga kemungkinan kem latihan kebangsaan dipindahkan dari Bangi ke utara Semenanjung. Menurut Pengarah Institut Sukan Negara ISN Dr. Ramlan Abdul Aziz, setakat ini 10 atlet mula menerima kesan bencana jerebu. Mereka mengalami batuk, selsema dan mata berair. Bagaimanapun, menurut Dr. Ramlan, keadaan mereka tidak serius atau luar biasa. Namun, bagi menangani kesan jerebu, Dr. Ramlan berkata penutup hidung sudah diedar kepada semua atlet di kem kebangsaan. Latih sejauh mana yang boleh di dalam Dewan. Bagi tempat seperti gelanggang badminton yang pintunya terbuka, penggunaan semburan ionizer dapat memastikan kualiti udara bersih. Mungkinkah latihan keras ketika musim jerebu membawa kesan buruk kepada atlet? Saya pun dah bincang dengan jurulatih dan kita nasihatkan supaya kalau misalnya satu hari ada 3 sesi latihan, kita potong jadi 1 atau 2 dan kita kurangkan intensiti latihan. Dr. Ramlan berkata jika keadaan bertambah teruk, kemungkinan atlet akan dipindahkan ke utara Semenanjung di mana masalah jerebunya tidak seteruk Lembah Kelang. Sebagai langkah berjaga-jaga, ISN akan mengendalikan ujian rambang ke atas atlet minggu depan bagi mengukur sejauh mana pernafasan mereka terjejas akibat jerebu. Kita akan menjalankan ujian lung function ini untuk memberi gambaran apakah kesan keadaan jerebu ini terhadap pernafasan mereka. Dr. Ramlan yakin keputusan ujian itu nanti tidak merungsingkan. Namun, beliau mengakui prestasi atlet memang terjejas pada Sukan C, terutama kerana perubahan program latihan akibat jerebu. Dalam pada itu, Kementerian Belia dan Sukan juga prihatin dengan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Menteri Belia dan Sukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Persatuan Sukan boleh meminta supaya kem latihan kebangsaan dipindahkan jika keadaannya memerlukan. Utara Semenanjung menjadi pilihan utama jika keadaan memaksa kem latihan kebangsaan dipindahkan akibat kesan jerebu. Setakat ini, hanya kecuali skuad bola sepak mengambil keputusan berlatih di Sintok Kedah sebagai persiapan ke Sukan C. Indeks pencemaran udara di utara Semenanjung dilapor di bawah paras 50 berbanding lebih 300 di Kuala Lumpur. Oleh itu, pihak Kementerian Belia dan Sukan tidak akan menghalang jika ada rancangan memindahkan kem latihan. Kalau dia dapati bahawa ini tidak sesuai, tak sihat kerana jerebunya begitu tebal dan membahayakan, tapi latihan perlu dijalankan. Kalau ada keperluan, saya fikir mereka boleh bincang dengan Majlis Sukan Negara. Ya. Tambahnya, kelebihan akan diberi kepada acara sukan yang dijangka menghasilkan pingat emas di Jakarta. Tan Sri Muhyiddin mengulas kesan jerebu ke atas atlet selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa Sukarelawan Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 98. Menurutnya, 46,000 sudah mendaftar untuk menjadi sukarelawan. Namun setakat ini hanya kira-kira 21,000 diperlukan bagi menjayakan Kuala Lumpur 98. Dalam pada itu, pemain golf antarabangsa yang bertanding pada kejohanan terbuka Kuala Lumpur di Subang mula bimbang dengan kesan jerebu. Pemain paling awal mengambil langkah berjaga-jaga, M. Murugayah dari Singapura dengan memakai penutup hidung. Murugayah bimbang prestasinya terjejas setelah mengalami batuk. Beberapa kedi serta penonton turut mengambil langkah berjaga-jaga.
Bagaimanapun, keadaan jerebu tidak menjejaskan kerancakan golf terbuka Kuala Lumpur Mount 797 yang masuk hari kedua. 3 pemain melepasi halangan berjerebu apabila berkongsi tangga teratas. Leith Wassel dari Australia, Craig Scam dari Afrika Selatan dan peserta Taiwan Cho Hung Nan masing-masing mengumpul 139 pukulan 5 di bawah par. Manakala Muhammad Ali Kadir mengetuai 3 pemain negara berjaya meneruskan aksi pusingan ketiga esok. 2 pemain, Leith Wassel dan Kasyadi dari Indonesia, mencatat pukulan terendah 68, 4 di bawah par hari ini. Catatan 8 birdie membolehkan Wassel berkongsi tangga teratas. Bagaimanapun, Kasyadi sekadar di tangga ke-7, ketinggalan 3 pukulan di belakang. Turut berkongsi tangga ke-7 ialah pendahulu hari pertama, Cho Kyung Yu dari Korea, setelah melakukan 76 pukulan, 4 di atas par. Sementara Jeff Wagner dari Australia dan Nico van Rensburg dari Afrika Selatan yang berkongsi tangga ketiga semalam juga merosot hari ini. Wagner dan van Rensburg melakukan 74 untuk 144 pukulan berkongsi tangga ke-19. 74 pemain layak ke pusingan ketiga termasuk 3 pemain pro negara, Muhammad Ali Kadir, M. Ramayah dan P. Gunasegaran. Manakala pelatih Sukan C, Samsudin Dengkil, pemain amatur tunggal negara melepasi kad ke pusingan ketiga esok dengan jumlah 148 pukulan. Menjelang Sukan Commonwealth ke-16 Kuala Lumpur 98, beberapa langkah sedang diambil Kementerian Pendidikan meningkatkan kesedaran pelajar terhadap tamasya besar itu. Antaranya mengadakan program sekolah angkat di mana negara-negara Commonwealth tertentu dijadikan ayah angkat sekolah terbabit. Murid-murid ini akan memberikan sokongan ya kepada negara-negara yang menjadi ayah angkat mereka. Datuk Khalid berkata kementeriannya juga bercadang mengadakan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG mendapatkan penaja menyumbangkan barangan Commonwealth kepada pelajar. Usaha mencetak logo Sukan Commonwealth pada buku-buku kerja sekolah juga sedang dijalankan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran 3 naskah buku Sukan Commonwealth, anjuran Nestle Malaysia dan Sukom 98 Berhad. Judulnya Sukan Commonwealth ke-16 di Malaysia, Kenalilah Sukan Commonwealth dan Legenda dan Bintang Sukan Commonwealth. Ia diedarkan secara percuma dengan setiap pembelian bijirin sarapan Nestle. Pelancaran yang berlangsung di Sekolah Rendah Kebangsaan Subang Jaya ini turut meriah dengan persembahan pelajarnya Nadia Oshara. Oshara juga adalah atlet gimnastik negara bagi program Jaya 98. Turut hadir pengerusi eksekutif Sukom 98 Berhad Jeneral Bersara Tan Sri Hashim Ali, Pengarah Pendidikan Selangor Abu Bakar Don dan Pengarah Urusan Barangan Nestle 9 Berhad Ajit Saran. Sementara itu, kempen penggunaan bendera Sukan Commonwealth turut dilancarkan siang tadi. Majlis pelancaran disempurnakan Pengarah Operasi Sukom 98 Berhad, Letnan Jeneral Besara Datuk Seri Abdul Manap Ibrahim. Hadir sama ialah Pengarah Urusan Aras Mas Utama Holdings, Muhammad Fazli Muhammad Yusof sebagai pembekal rasmi bendera Sukan Commonwealth. Menurutnya, kempen bertujuan menggalakkan semua pemilik kenderaan memberi sokongan dengan memasang bendera pada kenderaan mereka. Bagi menandakan 357 hari lagi menjelang tamasya itu, 357 bendera diedarkan oleh pengurus Aras Mas Datuk Saidin Tambi. Bendera yang dijual dengan harga RM16 boleh didapati di stesen minyak dan di kedai-kedai yang dilantik di seluruh negara. Bola sepak Piala UEFA, Real Betis mencatat kemenangan 2-0 ke atas BVSC Budapest pada pusingan pertama di Sevilla, Spanyol. Penyerang antarabangsa Spanyol Alfonso muncul wira apabila menyumbat kedua-dua gol pasukannya. Perlawanan ini nyata dikuasai Real Betis berjersey kuning putih. Budapest juara 5 kali Piala Hungary lega apabila percubaan menyerang tuan rumah Alexis tersasar. Alfonso juga berpeluang membuka jaringan Betis, namun pemain kebangsaan Spanyol ini gagal memperdayakan penjaga gol Janos Costa. Separuh masa pertama berakhir tanpa jaringan. Gerakan kemas pada babak kedua sekali lagi mengejutkan pelawat menerusi tandukan Fernando. Kesungguhan tuan rumah akhirnya berhasil apabila Alfonso berjaya meletakkan Betis di depan. Jaringan semangat ini menyaksikan Budapest gagal mengawal keasakan bertubi-tubi Real. 15 minit kemudian Alfonso sekali lagi bertindak sebagai pemusnah dengan jaringan kedua Betis sebagai bekalan menjelang pertemuan kedua Oktober ini.
Sekian laporan sukan untuk malam ini. Berita selanjutnya bersama Suhaimi dan Syawati seketika nanti. Salam hormat dan selamat malam. Industri hiburan tanah air terus meriah dengan kemunculan penyanyi baru. Walaupun kemunculan artis baru ini berbeza kerana mempunyai imej serta peminat tersendiri menerusi kerjaya awalnya sebagai kartunis walaupun belum melancarkan album. Artis yang dimaksudkan ialah kartunis serta DJ radio terkenal Din Bramboy. Din Bramboy atau nama sebenarnya Mior Ahmad Fuad Mior Badri adalah anak kelahiran Negeri Sembilan yang mula mencipta nama berimejkan kartun lawak sejak 5 tahun lalu. Bagaimanapun bakatnya mula mendapat perhatian setelah menukar haluan sebagai DJ sensasi sebuah rangkaian radio swasta awal tahun lalu. Berlandaskan pengalaman, bakat serta kebolehan menyanyi, kini dia melangkah setapak sebagai artis rakaman. Berkonsepkan lagu dan sketsa, album berjudul Cari Makan itu mempunyai keistimewaan kerana ia hanya membuatkan 4 lagu. Antaranya sketsa istimewa Din Bramboy bersama DJ popular NASA. Saya harapkan album ini akan mendapat sambutan lah, di mana salah satu album yang alirannya dalam bentuk hiburan yang pelbagai, sama ada dari segi nyanyian, ada lagu kan, dan juga ada sedikit sketsa. Album itu yang diterbitkan komposer bukan Melayu yang kini sedang mencipta nama Buntan, kini 80% siap proses rakamannya. Ia dijangka berada di pasaran pertengahan bulan depan. Bagaljo salah, bagaljo parah, cari duit untuk balanjo. Nah abang payah nak sorry, susah cari makan untuk keluarga. Aduh maut, minta tolong, cari makan di tengah bandar. Aduh maut, pendek nafas, silap makan nanti tersandar. Tolong. Laporan itu tadi mengakhiri buletin utama malam ini. Sebagai penutup tirai, saksikan gaya unik salah satu kumpulan muzik yang menyertai pertandingan Kugiran Tamil di Pusat Hiburan Chakravarti. Dengan itu, salam hormat. Selamat malam.